insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak pada yang berbahagia Datuk Wira Haji Yaakob bin Muhammad Amin yang bertindak sebagai pengurusi majlis pada malam ini. Yang saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada pihak jawatankuasa Masjid Batang 3, Imam Bilal dan seluruh jamaah muslimin, muslimat, anak-anak, adik kakak yang dihormati semua. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Di malam yang begitu diberkati 15 Sya'ban, kita mulakan di hari baru kita sebagai seorang mukmin pada malam ini dengan kisah Ashabul Kahfi. Malam ini istimewanya saya akan bawakan kepada anda kisah pemuda Al-Kahfi dari Al-Quran itu sendiri. Tidak ada cerita yang paling best melainkan apa yang Allah Ta'ala ceritakan. Manusia kadang-kadang boleh hilang motivasi, kadang-kadang lemah semangat bila diuji, kadang-kadang musibah yang ditimpakan terlalu berat untuk dilalui. Maka manusia memerlukan motivasi. Allah Ta'ala cipta manusia, Allah lebih tahu apa yang manusia perlukan. Manusia perlukan makan. Pukul 9 malam macam ni lapar, memerlukan moreh, memerlukan jamuan. Mudah-mudahan tuan-puan semua sudah makan malam. Tetapi manusia juga perlu ingat, mereka perlukan makanan kepada rohani mereka. Nanti rohani itu meraung, mahukan makanan, tetapi yang empunya diri tidak sedar diri bahawasanya rohani juga perlukan makanan. Allah bila buat manusia, dia tahu apa makanan rohani, apa makanan jasadi. Antara makanan rohani seorang manusia adalah cerita yang memotivasikan. Seorang mukmin percaya tidak perlu cerita-cerita lain untuk memotivasikan dia kecuali cerita dari Al-Quran. Dan istimewa malam ini saya bawakan kepada anda cerita pemuda. Alangkah cantik malam ini jika kita ada ramai pemuda, dan alangkah indah. Terima kasih pada yang bawa anak-anak, sebab mereka lah yang kita harap dapat menyelamatkan diri di akhir zaman ini, dan sudi untuk memilih pemuda Al-Kahfi sebagai inspirasi mereka, dan bukannya Thor, Captain America, Iron Man atau Avengers sebagai tokoh muda bagi mereka. Sebab kebetulan surah Al-Kahfi mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam banyak hadis yang sahih, Nabi berkata, sesiapa yang menghafaz, sesiapa yang memelihara 10 ayat yang pertama dalam surah Al-Kahf, surah gua, surah Al-Kahfi, Allah akan memeliharanya dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Semua sedia maklum Dajjal belum muncul. Semua sedia maklum Dajjal adalah manusia. Semua sedia maklum Dajjal adalah ujian besar kepada umat Rasulullah di akhir zaman. Semua sedia maklum kita berada di akhir zaman. Kiamat sudah makin hampir. Tetapi persoalannya, bagaimana kita selaku mak ayah
mendinding dan membentengi diri kita daripada fitnah Dajjal. Sebab Rasulullah kata fitnah. Rasul tak kata surah Al-Kahfi boleh memelihara kamu daripada Dajjal. Rasulullah kata surah Al-Kahfi boleh memelihara kamu dari fitnah Dajjal. Artinya Dajjal belum muncul, fitnah dah ada. Fitnah bahasa Arab, dalam bahasa Melayu artinya serang, serangan Dajjal. Jadi 10 ayat yang pertama surah Al-Kahf Rasulullah sarankan supaya dihafaz, diingati dan dipelihara. Kita baca Yasin malam Jumaat, kalau boleh baca juga surah Al-Kahf. Dan malam ni alhamdulillah tuan-tuan puan-puan baca surah Yasin 3 kali. Semoga Allah memberkati anda dan memustajabkan doa anda pada malam ni. Surah Al-Kahf juga sunnah Rasulullah dibaca pada hari Jumaat. Jadi tuan-tuan, malam ni kalau boleh jangan banyak menghadap saya, banyakkan menghadap Quran. Kalau boleh, kalau tak ada Quran di hadapan anda boleh menghadap Quran dalam gadget anda. Kalau dua-dua tak ada, maka bolehlah menghadap saya ni. Tetapi alangkah baik kalau ada handphone, buka Quran, tengok ayat. Sebab bila kita nak bawa sesuatu cerita daripada Al-Quran, maka kita orang Melayu yang biasa dengan bahasa Melayu, tak berapa biasa dengan bahasa Arab, kena tengok Al-Quran. Sebab Al-Quran menggambarkan cerita Al-Kahfi dengan sangat menakjubkan dan rasa kenyang dengan apa yang Allah Ta'ala hidangkan dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan, mari kita lihat terlebih dahulu di mana duduknya istimewa 10 ayat yang pertama. Rupa-rupanya cerita Al-Kahfi ini sudah wujud pada ayat yang kedua terakhir. Maknanya ayat 9, ayat 10. Artinya tuan-tuan, surah Al-Kahfi ini panjang, lebih kurang 110 ayat. Rasulullah tahu kita tak mampu hafaz, maka sekurang-kurangnya hafaz 10 ayat. Dan menakjubkan, 2 ayat yang terakhir, iaitu ayat 9 dan ayat 10, sudah memberikan kesimpulan tentang cerita ini. Maknanya tuan-tuan tak masuk lagi cerita tu, tuan-tuan dah tahu kesimpulan. Maknanya kalau tak sempat nak ambil tahu pasal cerita tu secara panjang lebar, it's okay, no problem. At least you got the conclusion. Banyak cerita Al-Kahfi ni. Dan malam ni kita nak selesai pukul 10 je kot, Datuk. Ke boleh pukul 2 pagi? 2 pagi tuan-tuan stay lah, saya nak balik. Kita anggap pukul 10 je lah. Letih kita nak stay lama-lama. So saya tak mampu nak cover ke semua cerita Al-Kahfi dari dalam Al-Quran. Tetapi at least sekurang-kurangnya saya bacakan terlebih dahulu 2 ayat yang pertama yang berada di ayat 9 dan ayat 10 yang wajib kita hafaz, yang wajib kita faham, supaya kita dan anak-anak kita di qaryah kita ini selamat daripada fitnah Dajjal. Ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kesimpulan Allah. Allah tak cerita lagi, Allah dah bagi kesimpulan. Allah tak cerita lagi, Allah dah bagi kesimpulan. Anda akan dapati semua cerita-cerita di dalam Al-Quran macam tu. Sebab Allah Ta'ala mementingkan pelajaran, Allah Ta'ala mementingkan kesimpulan yang mesti dipelajari. Cerita tu tak penting sangat, yang penting pelajaran dia. Kalau anda tahu sesuatu cerita A sampai Z, tetapi pelajaran tidak diketahui, artinya cerita itu hanya jadi sejarah, tapi tak ada ibrah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tengok Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ke-9. Siapa ada Quran boleh tengok, siapa tak ada Quran boleh dengar dan boleh ingat-ingat, dan nanti boleh balik baca. Belik,
balik, belik, baca. Jangan lupa 3B tu. Balik, belik, baca balik, insya-Allah. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Adakah kamu wahai Muhammad menyangka bahawasanya cerita Ashabul Kahfi dan cerita Ashabul Raqim sebenarnya merujuk kepada kumpulan yang sama. Ar-Raqim artinya batu bersurat yang ditampal di luar daripada gua, di mana catatan mengenai senarai nama pemuda-pemuda. Apa yang berlaku kepada mereka telah ditulis oleh pemuda-pemuda Al-Kahf ataupun ditulis oleh orang-orang yang menyaksikan peristiwa ini dan ditampal, lalu dinamakan batu bersurat dalam bahasa Arab Ar-Raqim. Ar-Raqim artinya peristiwa yang sama, orang yang sama, kumpulan yang sama. Kanu min ayatina ajaba. Adakah kamu menyangka ini satu-satunya tanda-tanda keajaiban yang kami boleh berikan? Apa maksud ayat ni? Apa dia maksud ayat ni? Hamba Kelantan. Apa maksud ayat ni? Ia kesimpulan yang penting. Ia kesimpulan yang penting. Allah Ta'ala nak bagi tahu, wahai Muhammad, kamu jangan ingat tidurnya 300 tahun pemuda-pemuda Al-Kahfi tanpa makanan, tanpa minuman. 300 tahun tanpa makanan, tanpa minuman. Itu adalah suatu perkara yang paling pelik kami boleh buat. Sesungguhnya urusan tidurnya 300 tahun ni mudah bagi aku, kata Allah. Mudah. Orang Kelantan kata semesek. Mudah berbenar. Kita tak makan 3 hari, mati. Boleh mati. Ini 365 hari darat 300 tahun. Tak makan, tak minum. Siapa jaga pemuda ni? Wow. Tapi bagi Allah, bukan ini yang paling ajaib. Yang lebih ajaib, tengok muka bumi Allah, tumbuh-tumbuhan dan apa yang ada atas muka bumi. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ayat sebelumnya. Tengok muka bumi Allah, tengok tumbuh-tumbuhan, tengok awan yang menurunkan hujan, tengok angin yang menggerakkan awan, tengok matahari yang memberikan pencerahan, tengok bulan yang menyinari. Itu lebih ajaib daripada pemuda-pemuda Al-Kahfi tidur. Subhanallah. Artinya tuan-tuan, tengoklah alam ini dengan penuh keajaiban. Jangan tengok saja-saja, jangan tengok tak ada perasaan. Tengok dengan sains, tengok dengan ilmu. Anak-anak kita belajar sains, jangan sampai dia tak nampak Allah di sebalik proses penyejatan, kondensasi, pemeluwapan yang diorang belajar dalam fizik, kimia, biologi. Kalau tengok dengan ilmu, kita akan kagum. Macam mana biji yang mati di bawah tanah, bila timpa air, angin yang gerakkan, awan yang bawa, tiba-tiba boleh tumbuh. Kita baca Yasin tadi, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha fa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Kamu bila perhati biji mati dalam tanah, ditimpa air hujan lalu hidup, kamu tak fikir ke aku boleh buat benda yang sama pada manusia bawah kubur? Kami tiupkan sangkakala kedua, boleh hidup. Benda sama akan berlaku. Kita kena fikir. Subhanallah. Kenapa ayat ni penting? Sebab Dajjal akan datang dengan benda pelik. Dajjal akan datang dengan benda-benda ajaib. Dia bawa api sebenarnya air, dia bawa air sebenarnya api. Kata Rasulullah, terjun dalam api. Dengan 10 surah Al-Kahfi, 10 ayat Al-Kahfi, kamu akan selamat dalam api sebagaimana Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim dalam api. Dajjal akan datang dengan tongkat, dia ketuk ke atas jasad ayah mak kita yang sudah meninggal, lalu ayah mak kita hidup. Nak jawab apa?
mak ayah yang sudah meninggal dunia, datuk moyang yang sudah meninggal dunia, tiba-tiba Dajjal boleh hidupkan dengan tongkat dia. Ini hadis yang sahih dalam riwayat Muslim. Tak terkejut, Dajjal boleh bawa hujan pergi ke tanah kering kontang, lalu berlaku tumbuh-tumbuhan. Boleh bawa hujan. Allahu Akbar. Jangan cepat percaya pada benda pelik. Benda-benda pelik bukan cara untuk kita seru orang kepada Tuhan. Sebab Dajjal akan mengaku Tuhan lepas buat benda pelik. Maka kita kena beriman dengan ilmu, bukan dengan benda pelik. Benda pelik hanyalah bonus. Seandainya berlaku, ia bonus. Tapi jangan tunggu benda pelik baru nak beriman. Para sahabat Rasulullah dinyatakan oleh para ulama lebih mulia daripada Hawariyun, sebab para sahabat tak minta mukjizat. Hawariyun minta mukjizat. Hawariyun tahu pengikut Nabi Isa. Dalam surah Al-Ma'idah, mereka minta kepada Jesus supaya turunkan makanan daripada langit sebagaimana diturunkan kepada ibu kamu Maryam yang kita bincang semalam. Nabi Isa kata, saudara, kamu tak beriman ke kepada aku selama ni? Para sahabat Hawariyun kata, aku beriman, kami beriman, cuma kami nak lebih kuat sebab kami akan berpisah dengan kamu. Lalu diturunkan Ma'idah, yang tu turunnya surah Al-Ma'idah. Tapi para sahabat tidak minta mukjizat. Jadi tuan-tuan, janganlah kalau ada pokok rukuk lalu kita sebarkan subhanallah, pokok ini rukuk subhanallah. Habis tu kalau pokok tak rukuk tak disebut subhanallah. Dia kena fikir macam tu. Habis tu kalau pokok tu tak rukuk tak disebut subhanallah. Sepatutnya pokok tak rukuk kita boleh cakap subhanallah. Tapi nak cakap macam mana kalau tak tahu apakah yang menyebabkan pokok ini boleh hidup? Apa di sebalik pokok ni? Saya dapat WhatsApp, orang hantar gambar air terjun berbentuk kalimah Allah. Dia suruh saya forward, saya kata nanti dulu. Awak nampak perkataan Allah, saya tak nampak perkataan Allah tu. Kenapa awak nampak? Sebab awak gariskan dengan pen, maka saya nampak. Apa kata awak buang batang pen tu, awak buang dakwah tu, saya tak rasa nampak kalimah Allah. Saya nampak bentuk lain. So kenapa nak paksa orang nampak sebagaimana anda nampak? Kebesaran Allah bukan pada bentuk macam tu. Kebesaran Allah pada pengaliran air tu. Air tu mengalir, kerja siapa? Dengar bunyi air, tenang, kerja siapa? Siapa yang buat air tu mengalir? Itu cara beriman. Sebab Dajjal akan datang dengan benda pelik, tuan-tuan. So, satu, tengok kesimpulan. Ayat yang ke-10 bermulalah kesimpulan tentang cerita pemuda Al-Kahfi. Tuan-tuan, ayat 10, ayat terakhir, dan sila beri perhatian pada perkataan terakhir. Sebab ia cerita pasal kita pada akhir zaman. Anda boleh tak ambil tahu pasal cerita Ashabul Kahfi, tapi at least anda ambil perhatian pada nombor 10, ayat 10. Sebab semua ayat-ayat selepas ayat 10 adalah mentafsirkan ayat 10. Sebab Allah berfirman, إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Allahu Akbar. Ada nama Rushdan dia. Itu nama yang sangat baik. Ada nama Rashidah. Itu nama yang baik. Ada nama Mursyid. Itu nama yang baik. Dan perkataan Rashada adalah kalimah terakhir pada ayat 10 yang terakhir. Apa maksud ayat ini? Ingatlah wahai Muhammad, ketika pemuda-pemuda itu bergerak menuju ke gua. Lantas bila mereka sampai di gua, lalu mereka berdoa secara berjamaah, Tuhan kami, kurniakan kami dari sisimu rahmat, dan tolong permudahkan urusan kami, dan jadikan pilihan yang kami buat ini adalah pilihan yang benar. Baik, pemuda Al-Kahfi adalah pemuda
bukan saja-saja sesasul ni. Bukan saja-saja Allah sebut pemuda dan Allah tak sebut nama-nama mereka. Kita kadang-kadang duk sibuk, nama dia orang ni siapa 7 orang ni? Oh, Tamliha, Maximilianus, Cassius, Tanunas, Zunuanus. Siapa menghafal boleh selamat daripada dikejar anjing. Astaghfirullahalazim. Kita sibuk pada perkara yang tidak sepatutnya. Nabi tak sebut nama-nama diorang. Al-Quran tak sebut nama-nama diorang. Kenapa pergi sibuk pada apa yang tidak sepatutnya? Yang Quran sebut fityah, iaitu jamak kepada fatan. Mereka pemuda, usia mereka belasan tahun, 20 tahun mungkin, 30 tahun mungkin, belia. Semua terkandung dalam maksud fityah. Bagaimana mereka ini bersama-sama membuat satu keputusan untuk meninggalkan keluarga, meninggalkan kota. Sebab kota itu berlaku syirik, keluarga mereka juga syirik. Lalu mereka meninggalkan keluarga mereka sehelai sepinggang, bergerak pergi ke gua Id. Muhammad, tolong ingat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa id, kalau jumpa perkataan id artinya udhkuru, ingat peristiwa ni. Bagi tahu kepada para sahabat kamu di Mekah bahwasanya kamu pun akan berhijrah. Waktu surah Al-Kahf turun pada lebih kurang tahun ke-7, tahun ke-8 kenabian. Nabi kena boikot. Nabi telah disekat sekatan ekonomi. Orang Quraisy tak berani nak bunuh dah sebab ada Umar di sebelah Rasulullah. Tapi mereka buat secara serangan indirectly. Mereka boikot. Dan Quraisy pula, mereka tak puas hati serangan fizikal, mereka nak serang pula secara intelektual. Mereka sanggup berjalan, naik kuda 400 km pergi Madinah sebab mereka tahu ada ahlul kitab di Madinah. Mereka nak lemahkan personality Rasulullah. Mereka nak bagi tahu kepada Quraisy Muhammad bukan Rasul. Mereka dapatkan bantuan consultation daripada Yahudi di Madinah. Mereka tanya, wahai Yahudi, berapa kamu nak kami bayar? Lalu Yahudi pun beritahu selepas mendapat bayaran. Tengok tu, rasuah. Lepas dibayar, Yahudi kata begini, kami study Taurat, kononnya Taurat yang original, padahal mereka telah mengubah isi kandung Taurat. Mereka kata semua para nabi dari keturunan kami Bani Israel ni akan tahu 3 benda. So tanya Muhammad, dia tahu tak 3 benda? Kalau dia tahu maknanya dia nabi, kalau dia tak tahu maknanya dia pendusta. Maka Yahudi kata, tanya Muhammad pasal pemuda-pemuda yang telah hilang tiba-tiba pada satu masa dan tak muncul-muncul. Yang kedua, tanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang tawaf timur dan barat. Dan tanya soalan kepada Muhammad tentang roh. Lalu Quraisy balik daripada Yasrib dengan muka gembira. Hai Muhammad, mereka jumpa Rasulullah. Apa yang kamu tahu tentang pemuda yang hilang? Apa yang kamu tahu tentang raja yang tawaf timur dan barat? Apa yang kamu tahu tentang roh? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab apa? Esok aku akan beritahu. 15 hari Yahudi tunggu, Quraisy tunggu, Rasulullah tak muncul. Muhammad berdusta, kata mereka. 15 hari, 15 malam Muhammad tak muncul-muncul. Bukan macam tu lah tuan-tuan. Saya nak lakonkan je. Santai lah tu. Nabi sedih sebab wahyu tak turun. Nabi rasa bersalah, seolah-olah Nabi telah kalah dan Quraisy telah menang. Nabi tahu tak tuan-tuan? Nabi tak tahu. Nabi bukan lahir kat Madinah. Nabi bukan duduk dengan Yahudi-Yahudi itu. Disebabkan Nabi duduk kat Mekah lah, Nabi tak tahu cerita pasal 3 soalan tu. Kecuali Allah bagi tahu. Lepas 15 hari barulah turun surah Al-Kahfi menjawab 2 daripada 3 soalan.
Sebab itu dalam surah Al-Kahfi ada cerita pemuda Al-Kahfi yang hilang, dan ada cerita pasal Zulkarnain di penghujung surah. Rupa-rupanya Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Kahfi, dan di dalam surah Al-Kahfi ini adanya teguran kepada Rasulullah. Inilah hikmah 15 hari kami, yakni Allah, tangguhkan wahyu. Sikit je silap Rasulullah, dan jangan salah faham, silap Rasulullah bukan dosa, ia perkara yang harus, tetapi pada pandangan Allah ia besar. Balik belik baca ayat 23 surah Al-Kahf. Itulah antara sebab asbab nuzul surah Al-Kahf. Ia bererti, wahai Muhammad, jangan kamu berkata kamu akan buat sesuatu pada esok hari tanpa menyebut insya-Allah. Kan Nabi kata kepada Quraisy, esok aku akan bagi tahu. Nabi terlupa sebut insya-Allah. Sikit je. Sikit je. Tetapi besar di mata Allah. Kita main insya-Allah, main kodan eh. Maka tuan-tuan, itu antara sebab turun surah Al-Kahf, untuk menenangkan Rasulullah. Nabi rupa-rupanya telah diberitakan dengan terperinci kisah-kisah yang ditanya oleh Quraisy. Tuan-tuan, ayat 10 memberikan gambaran pada Rasulullah. Nabi bakal mengikut jejak pemuda Al-Kahfi, berhijrah, meninggalkan tanah air sendiri. Tanah air sendiri berlaku syirik. Orang-orang di tanah air sendiri sudah bagi kata dua, hampa semua keluar daripada sini kalau tidak mahu menyembah raja yang mengaku Tuhan, disebut sebagai Dakianus. Bila mereka berjalan jauh perjalanan, penat, letih, mengantuk, mereka perlukan rehat. Tapi tuan-tuan, siapa suka R&R di gua? Siapa suka ambil homestay di gua? Hotel saya Puteri. Nama hotel saya Puteri. Takkan saya nak ambil hotel kat gua inspired by surah Al-Kahf. Normal lah, siapa suka duduk kat gua? Pernah berada di gua, bukan masuk singgah jalan selfie, tapi duduk beberapa malam. Ada sofa, ada aircon, ada muzik yang menenangkan. Gerun belaka tuan-tuan, gelap mana ada lampu. Kenapa mereka pergi ke gua? Sebab mereka nak singgah berehat di tempat yang selamat. Nak berehat je, kemudian akan teruskan larian ke tempat yang lebih selamat. Maka mereka letih, dan bila mereka sampai sahaja, kesemua mereka berdoa. Dan doa ini doa yang maksur. Baca doa ni, kita sentiasa baca doa ni insya-Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Maaf, Rabbana atina min ladunka rahmah. Tuhan kami tak tahu nak lagi mana lagi. Kami dalam buruan. Kami bimbang dengan keselamatan nyawa kami. Kami pun bimbang adakah gua ini selamat untuk kami. Tapi tak tahu kenapa kami terlintah untuk transit dekat gua ni. Terima kasih pada sahabat kami yang mencadangkan kami ke gua ni. Tapi kami tak akan selamat kalau tak dapat rahmat daripadamu. Maka tolong anugerahkan kami rahmat, kasih bahagia yang belah kamu ya Allah. Tunjukkan pada kami kamu bersama dengan kami. Jangan kamu tunjuk kamu tak bersama dengan kami. Tolong sayang pada kami ya Allah. Tunjuk pada kami kamu sayang pada kami. Perkataan min ladun ada beza dengan min indik. Orang yang mengaji bahasa Arab, dia akan faham dan dia akan terjemahkan dengan terjemahan yang betul, iaitulah Tuhan anugerahkan kami walaupun ia di luar daripada logik akal kami.
Min ladun artinya Tuhan anugerahkan kami, walaupun benda tu mungkin kami tak boleh percaya, tapi anugerahkanlah. Kami sangat desperate. Kami terlalu memerlukan perlindungan dan keselamatan. Walaupun benda tu mungkin keselamatan, perlindungan daripada kamu dalam bentuk yang kami rasa pelik, it's okay, no problem. Sebab kami memang tengok logik kami tak boleh selamat dalam gua ni. Logik tak selamat, tapi kamu boleh bergerak beyond logik. Allah boleh bergerak ikut cara dia, kun fayakun. So, pemuda Al-Kahfi ni yakin dan percaya Allah boleh buat sesuatu yang di luar daripada logik. Mereka dah percaya pada kekuasaan Allah. Setengah ulama kata mereka ini adalah pengikut kepada ajaran yang ditinggalkan, yang diwariskan oleh Nabi Isa ibnu Maryam. Sebab itu surah selepas surah Al-Kahfi surah apa? Surah Maryam. Ulama tafsirkan, ulama berijtihad, ulama berpandangan. Kenapa surah Maryam selepas surah Al-Kahf? Sebab pandangan, tak ada dalil, just pandangan orang-orang yang soleh. Mereka mengatakan Al-Kahfi, pemuda-pemuda ini mengikut ajaran anak Maryam. Walaupun Nabi Allah Isa telah lama diangkat ke langit. Romawi pada waktu itu sangat mahu memerangi tauhid yang dibawa oleh Yesus. Allah SWT, Datuk tadi bersama dengan saudara-saudara baru, kita sembang pasal surah Yasin. Seronok diorang. Surah Yasin tuan-tuan baca tu, ada cerita pasal lelaki yang saudara baru. Dia baru je beriman, tetapi bila dapat tahu 3 orang rasul nak kena bunuh, wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Baru beriman sehari 2 pergi tolong para rasul, lalu mati dapat syurga. Allah tak pandang kamu 30-40 tahun dalam kekufuran. Allah tak pandang, unless kamu bertaubat dan kamu buat amal soleh, bantu 3 orang rasul. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Dapat syahid, dapat syurga. 2-3 hari dia beriman, tuan-tuan. Lalu pemuda-pemuda ini mengangkat tangan. Tuhan yang maha memelihara, Rab ni apa dia? Rab ni pemelihara. Kau memelihara alam ini, peliharalah kami dengan cara kamu, dengan cara kamu. Dan tolong ya Allah, jadikan urusan yang kami pilih ini berkesudahan dengan rasyada. Rasyada artinya kebenaran. Dan anda akan dapati perkataan rasyada akan berulang di hujung cerita surah Al-Kahfi. Anda akan jumpa perkataan rasyada berulang sekali lagi dalam cerita Musa bertemu dengan mursyid Khidir. Artinya anda akan dapati perkataan rasyada akan muncul dengan cerita yang membabitkan orang terkeliru. Keliru. Tuan-tuan, Dajjal akan datang untuk mengelirukan. Yang dusta dia akan kata benar, yang benar dia akan kata dusta. Ramai mengaku. Dajjal dia tak bawa kebatilan terang-terangan. Yang bawa kebatilan terang-terangan, hadis kata Dajjalun, jawatan kuasa Dajjal. Dajjal kecil ni dia akan buat batil terang-terang. Tapi raja dia orang, manusia yang ditunggu-tunggu ni sebagai Messiah, penyelamat kepada Israel, dia akan datang. Dan sebelum dia datang pun kita keliru. Benda ni haram ke tidak Sebab arus perdana kata okey apa, benda tu viral, orang kata okey apa, tak ada apa. Kalau ikut arus perdana, kita akan terkeliru. Tapi kalau ikut agama, kita akan dapat rushd. So Allah bagi hint,
bagaimana bentuk serangan Dajjal pada ayat 10, iaitu mengelirukan. Sebab if you can't convince them, confuse them. Ni kaedah politik. Dajjal tak boleh nak yakinkan anda yang dia tu Nabi Isa Al-Masih yang dijanjikan, dan Dajjal mungkin tidak boleh meyakinkan anda dia adalah Tuhan. Maka apa yang dia buat? Dia kelirukan anda sampai anda rasa confused kepada yang halal dan haram. Anda rasa tak yakin dengan agama kerana ramai tidak mempraktiskannya. Hati-hati. Okey, tuan-tuan, boleh kita keluar daripada 10 ayat pertama? Dengan pantas kita tengok perjalanan kronologi. Minta maaf tuan-tuan, saya tak mampu nak bawa secara detail. Saya nak, tapi nak menghormati masa tuan-tuan yang sudah lama di sini, maka kita pergi sepintah lalu. Sekurang-kurangnya anda dapat gambaran dari Al-Quran. So mungkin saya tak mampu nak pergi dalam sangat, sebab 4 tahun mengaji bahasa Arab ni, kita sangat menghargai setiap word dalam Quran. Percaya pada saya, kalau kita hantar anak-anak mengaji bahasa Arab, tak sia-sia. Hantar anak-anak mengaji tafsir, tak sia-sia. Anak-anak lah yang akan ajar kita dan akan ajar Malaysia kita ni, negeri Melaka kita ni. Each word in the Quran will offer something amazing. Setiap patah perkataan dalam Quran akan menawarkan sesuatu yang sangat bermakna. Kita kena pegang betul benda tu. Sebab tu kalau setakat baca terjemahan, kita tak dapat feeling. Apatah lagi baca je. So cabaran saya dan cabaran tuan-tuan, baca Quran 30 juzuk bulan Ramadan. Kemudian kalau boleh at least jenguk terjemahan. Sebab nanti dapat pahala baca tapi faham tak ada. Akhirat selamat, dunia kita tak pegang. Sebab kita tak faham Quran. Cukup dengan terjemahan insya-Allah. Sebab kalau nak tafsir tu mendalam. Mari kita mulakan perjalanan kita memahami ayat 10 dengan ayat-ayat selepasnya. Apa yang telah berlaku apabila pemuda-pemuda ini berdoa? Semuanya bermula hanya daripada doa. Tuan-tuan, ada orang kata Al-Quran banyak cerita pasal Nabi yang dimenangkan Allah dengan cara pelik, mukjizat. Nabi Nuh menang dengan banjir besar, Nabi Hud dengan puting beliung, Nabi Saleh dengan gempa bumi, Nabi Lut dengan muka bumi terbalik, Nabi semuanya dengan cara-cara mukjizat. Oh, dia orang Nabi memanglah Allah Ta'ala selamatkan. Kita ni bukan Nabi, susah kita nak diselamatkan Allah kalau ditimpa sesuatu musibah kepada kita. Nabi berdoa terus mustajab. Kita bukan Nabi. Kalau berlaku musibah belum tentu doa kita mustajab. Tengok cerita pemuda-pemuda ni, dia orang bukan Nabi. So nak jawab apa sekarang? Dan doa mereka mustajab pada ayat 11. Allah Ta'ala menggunakan perkataan fa. Tengok, satu huruf je tu. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Fa artinya dengan pantas. Kalau terjemahan kata maka, bukan Melaka, maka maknanya dalam tempoh yang sekejap 7 petala langit membuka pintunya. Doa pemuda Al-Kahf telah diterima Allah, walaupun mereka bukan Nabi, walaupun mereka pernah berdosa, tetapi kerana mereka memilih untuk beriman. Lalu Allah kata, baik, aku akan mulakan perancangan aku. Aku akan mulakan bagaimana aku menjaga kamu dengan cara pelik yang kamu minta. Min ladunk. Iaitulah kami menutup telinga mereka sepanjang beberapa tahun mereka berada di dalam gua berehat. Apa maksud tutup telinga? Cuba tidur malam ni. Dan pasang muzik kuat-kuat. Boleh tidur tak? Ataupun tidur di gua malam ni
Dan kalau boleh gua tu, kalau boleh dikenal pasti memang ada banyak bunyi-bunyi yang menggerunkan. Kelawar. Boleh tidur ke dalam gua yang tak pernah ada orang duduk. Walaupun anda rasa macam selamat kat dalam tu, tapi bunyi ada macam-macam kat luar tu. Anda tak lena. Anda kena tidur tapi anda tak lena. Anda nak rehat tapi anda tak lena. Anda tak rehat. Seseorang yang mahu lena, dia kena tutup telinga dia, baru dia boleh tidur. Sebagaimana mata ditutup. Tuan-tuan, bila tidur, siapa yang menutup telinga anda daripada dengar bunyi macam-macam kat luar rumah? Anda tak dapat tidur lena kalau asyik duk dengar bunyi yang macam-macam dekat luar tu. Melainkan memang anda bina rumah di tempat yang memang tenang. Alhamdulillah. Tapi zaman dulu, apatah lagi gua, bunyi macam-macam yang akan menyebabkan anda berdebar. Lalu anda tak dapat rehat, tak capai objektif. So anda kena tutup telinga. Sebab tu Allah kata dalam surah An-Naba, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Kami jadikan tidur kamu rehat. Bukan kamu yang boleh menutup telinga kamu. Kami yang buat tidur kamu lena sebab kami yang tutup telinga kamu. Jarang kita dengar cerita semut masuk dalam telinga masa tidur. Orang-orang tua kita kata adalah tu malaikat jaga tu. Tuan-tuan, masa tidur, untuk dapatkan tidur yang lena, telinga mesti tutup. Okey, cuba tutup telinga masing-masing sekarang. Gerakkan telinga. Saya boleh gerakkan telinga. Tapi boleh tak telinga tu menutup? Mata, okey, cuba tutup mata sekarang. Memang ada yang dah tutup mata daripada tadi gitu. Mata cuba tutup. Mata boleh tutup, telinga cuba tutup. Tak boleh. Mata kita boleh tutup, telinga kita tak boleh tutup. Siapa yang boleh menutup? Allah, tanpa perlu telinga tertutup. Sebab tu Allah guna perkataan fadarabna. Bila Allah guna kami, maknanya Allah Ta'ala nak tunjukkan kekuasaannya. Dan bila Allah guna aku, dia nak menunjukkan sembahlah dia. Allah tak akan guna kami dalam proses sembah. Yang ni orang Nasrani dia tak faham. Dia faham kami dalam ibadah. Lalu wujudlah Trinity. Astaghfirullah. Surah Al-Kahfi bermula dengan amaran. Allah tidak mempunyai anak. Sebab isyarat kepada Dajjal akan datang mengaku dialah Nabi yang dijanjikan. Lalu Yahudi ditipu hidup-hidup. Sebenarnya wahai Yahudi, Nabi yang sebenar yang akan menyelamatkan kamu telah diutuskan 2016 tahun yang lepas. Tetapi kamu mengatakan dia sudah berjaya dibunuh. Dan kamu kata kamu yang berjaya bunuh. Bukan Jesus yang dibunuh. Yang dibunuh adalah anak murid Jesus yang diserupakan Allah. Tetapi Isa bin Maryam diangkat naik ke langit yang kedua. Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa di langit yang kedua. Nabi bertemu dengan macam-macam Nabi di 7 petala langit. Kesemua Nabi-Nabi itu sebenarnya yang Nabi lihat adalah ruh, bukan jasad. Jasad dikubur, tidak dicantumkan kecuali selepas tiupan sangkakala yang kedua. Yang Nabi nampak roh dalam rupa paras jasad. Rupa paras jasad. Sebab roh tak ada rupa, tuan-tuan. Roh tak ada rupa, tetapi untuk meraihkan kedatangan Rasulullah, maka Allah Ta'ala memberikan keistimewaan. Ruh para Nabi diberikan rupa paras, dan rupa paras mereka adalah rupa paras tubuh mereka, kecuali Nabi Isa
Yang Nabi nampak Nabi Isa di langit yang kedua, itu bukan roh, itu jasad sekali. Sebab Nabi belum wafat. Dan Nabi Isa akan turun untuk beritahu kamu Yahudi, akulah yang kamu tuduh telah mati. Dan Nasara, aku yang kamu tuduh anak Tuhan, aku hamba Allah. Lalu baginda mematahkan salib dan membunuh Dajjal. Sebab Dajjal mengaku dia yang menyelamatkan, dia bakal menyelamatkan dunia dan Israel. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan arahan kepada tentera Allah yang pertama. Tuan-tuan cuba kira. Sekarang anda sedang berkenalan dengan tentera Allah yang pertama. Namanya telinga. Untuk tidur 300 tahun perlu kepada banyak jawatan kuasa. Masjid ni ada jawatan kuasa. Kalau tak ada jawatan kuasa, susah kita nak ram program. Apatah lagi program-program besar. Macam itulah juga. Sebab tu Allah guna kami yang merujuk kepada bala tentera Allah akan memulakan pelaksanaan agenda Allah. Maka tentera Allah yang pertama, telinga tutup, supaya mereka dapat lena, tak perlu terpengaruh dengan apa yang akan didengar. Satu, telinga ditutup. Dan ayat yang ke-12, thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Yang berarti kemudian kami membangkitkan mereka dengan satu tujuan. Tuan-tuan, sila beri perhatian. Bila Allah nak sebut tujuan, itulah yang paling penting. Cerita nombor 2, tujuan yang penting. Apa tujuan anak-anak kita belajar sejarah kejatuhan Melaka pada 1500 berapa? 18, 12, 11. Tanya anak-anak kita boleh apa tarikh kejadian, pasukan mana yang serang, siapa yang mertahankan Melaka. Cuba tanya, apa tujuan kamu belajar topik ini? Kalau dia tak ada jawab, dia belum mendapat ibrah. Dan Allah Ta'ala sebut, yang hanya dapat ibrah, yang hanya faham tujuan cerita, orang panggil get the point, hanyalah mereka yang ulil albab. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Orang yang nak fikir, dia akan dapat banyak faedah. Orang yang tak nak fikir, sekadar nak hafal, dia tak akan dapat manfaat. So sekarang Allah bantu kita untuk tahu apa tujuan cerita ni sebenarnya. 300 tahun hanya bermain pada 2 ayat. 300 tahun darab 365 hari hanya pada 2 ayat je. Kita baca ayat ni tak sampai 10 saat. Tapi sebenarnya 2 ayat ini jaraknya 300 tahun. Allahu Akbar. Lepas tu setengah ulama, dia pergi kira berapa huruf dalam surah Nuh. Surah Nuh, tuan-tuan mungkin pernah baca surah Nuh, surah pasal Nabi Nuh. Ada ulama pergi kira, lalu mendapati ada 956 huruf ikut resam Utsmani. Lalu takjub ulama ni, 956 huruf, seolah-olah 950 tahun lebih Nabi Nuh berdakwah, yang dinyatakan di dalam Al-Quran dalam surah tertentu. Kita baca huruf kejap je, tapi sebenarnya seolah-olah ia adalah perjalanan tahun-tahun yang terlalu panjang bagi seorang Nabi yang bernama Nabi Nuh. Lalu kami bangkitkan mereka. Kalau sekadar bunyi orang menjerit kat luar tu, diorang tak bangkit sebab diorang dah ditutup. So kami yang bangkitkan diorang dengan satu tujuan, supaya kami akan mengetahui antara 2 kelompok mana yang paling tepat kira-kiranya. Artinya dari kalangan pemuda Al-Kahfi ni akan ada 2 kelompok bila dibangkitkan. Bila diorang bangun daripada tidur, anda akan mendapati diorang ni pecah pada 2 tim.
Apakah tim itu? Adakah satu sokong parti A, satu sokong parti B? No. Hizbain. Dan Allah Ta'ala kata, kami memang nak tengok bila bangun jadi orang daripada tidur, ada dua kelompok akan muncul. Kami, kata Allah, nak tengok mana yang paling tepat kira-kira. Jadi sekarang anda kena tanya soalan, apakah dua kelompok tu? Apa yang menyebabkan diorang pecah pada dua? Jawapannya ada, tapi tunggu. Nahnu nakussu alaika naba'ahum bilhaq innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya kami, dua kali kami. Artinya Muhammad, kamu memang tak tahu. Yang Yahudi itu pun mereka punya sources korup. Sumber cerita mereka pasal pemuda Al-Kahfi ni sebenarnya banyak yang salah. Kami je yang boleh beritahu kamu, wahai Muhammad, dan apa yang kami sampaikan adalah benar. Sebab kami maha hidup semasa peristiwa ini berlaku dan kamu tidak ada ketika peristiwa ini berlaku. Nahnu naqussu alaik naba'ahum bilhaq. Saya dah sampai gua ni di Amman, Jordan. Lokasi gua ni ada 4, kata arkeologis. Tetapi yang agak tepat berdasarkan Al-Quran adalah di Amman, Jordan. Anda nak tahu kenapa saya pun bersetuju untuk mengatakan gua dekat Amman, Jordan itu, mudah-mudahan itulah gua yang sebenar. Nak tahu apa sebabnya? Tunggu. Bila saya kata tunggu, 2 kali tunggu kan, semua tu ada ayat lepas ni. Kalau anda stay sampai 2 pagi, InsyaAllah dapat jawapan tu. Gerak je tuan-tuan, jangan ambil hati. Kami ceritakan pada kamu, wahai Muhammad, cerita mereka dengan benar. Wahai Muhammad, kamu nak tahu tak lagi cerita tentang mereka? Anda nak tahu tak lagi cerita pasal mereka? Mereka pemuda yang beriman. Selesai masalah. Kecewa tak bila saya kata macam tu? Anda nak tahu, saya nak tahu, Ustaz, saya nak tahu lagi, saya nak tahu lagi. Lalu Allah kata, mereka pemuda yang beriman. Tak cukup lagi. Nampak tak? Kadang-kadang ada orang ni, dia pergi terlalu detail. Sampai anjing tu namanya apa anjing itu? Anjing diorang tu. Gua ni kat mana ni? Kat mana ni? Jangan duk sibuk pada benda yang Allah tak sebut. Jangan duk sibuk pada apa yang Rasulullah tak sebut. Nanti orang panggil dalam bahasa bola sepak offside. Anda tak berada pada tempat yang sepatutnya. So pastikan anda berada pada landasan tujuan. Kan tadi Allah dah mention tujuan, lalu sekarang Allah bagi tahu tujuan. Kamu mungkin nak tahu berapa jumlah diorang sebenarnya? Ya ke 7? Saya duk dengar ada kata 10. Tak penting berapa orang, tak penting gua kat mana, tak penting nama anjing, tak penting nama diorang. Yang penting diorang pemuda beriman. So what? Lahirkan anak-anak muda-muda yang beriman, InsyaAllah selamat daripada Dajjal. Selesai. Kita dah boleh tangguhkan majlis dah dengan tasbih kafarah ni tuan-tuan. Boleh dah. Untuk apa tahu banyak-banyak kalau tak beramal? Setuju kan? Semua manusia rugi kecuali yang beriman dan beramal. Betul kan? Surah Al-Asri. Para sahabat tanya Rasulullah, bila kiamat ya Rasulullah? Kami nak tahu lebih lanjut tentang tanda-tandanya. Rasulullah jawab, kamu dah bersiap untuk mati? Nabi jawab soalan dengan soalan. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah lagi tanda-tanda kiamat? Kami mahu tahu, kami risau. Sahabat tanya atas dasar untuk kita. Sahabat nak tanya supaya kita dapat manfaat. Lalu Rasulullah kata, jap, kamu dah buat apa kalau kamu mati malam ni? Nabi tak nak persoalan-persoalan yang tak sepatutnya diajukan, sehingga melupakan amal salih. Orang tanya saya, Ustaz,
apa hukum menyambut nisfu Syaban? Saya jawab, apa yang tuan prepare untuk Ramadan? Saya tak jawab soalan dia, tapi saya jawab dengan soalan balik. Duk sibuk tanya pasal nisfu Syaban, tetapi beramal tak ada. Sekurang-kurangnya kita baca Yasin, dapat pahala. Sekurang-kurangnya kita baca Quran. Yang diorang ni duk sibuk tanya-tanya tapi beramal tidak. Lepas tu saya tanya balik, apa persiapan nak sambut Ramadan? Saya boleh je jawab secara ilmiah, tapi saya tak suka. Kita tanya balik, apa yang kamu prepare untuk Ramadan? Sekurang-kurangnya ahli qaryah Masjid Batang 3 menjadikan bacaan Yasin 3 kali sebagai amal soleh. Setuju kan? Alhamdulillah. Tuan-tuan, mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Mereka bukan pemuda-pemuda yang sibuk dengan Instagram, Twitter, Facebook, selfie. Ya, ada masa saya pun selfie. Ni, tengah selfie juga untuk manfaat orang yang tak dapat ikut malam ni. Tetapi tanya balik, adakah kita sibuk dengan beriman, meningkatkan iman kepada Tuhan? Dan bila mereka dikatakan Allah pemuda yang beriman, lalu kami tambahkan petunjuk kepada mereka, artinya mereka berada dalam keadaan yang sangat risau, tetapi kami bantu mereka dengan memberikan petunjuk dan keyakinan. Lalu kami ikat hati-hati mereka, ukhuwah mereka seperti satu jasad. Walaupun ada 7 orang, tapi mereka seperti satu jasad, satu roh. Wa rabatna ala qulubihim. Kami ikat hati mereka dengan iman. Rabat ni macam air botol mineral ni, tuan-tuan ikat kuat-kuat sampai tak boleh nak buka. Itu rabatna, wa rabatna. Lalu iman tidak sedikit pun berkurangan dalam hati mereka. Bayangkan pemuda ini kualiti mereka. Ketika seluruh masyarakat menuju kepada syirik, tidak mahu menyembah Allah yang sebenar, 7 orang ini memilih untuk beriman, dan mereka tidak tergugak pun dengan arus perdana. Bahkan iman mereka kuat. Allah merakamkan kami yang membantu mereka, iman mereka kuat. Ketika bila iman mereka kuat, sudah pasti iman mereka tergugat bila mereka nak bangun memberitahu kepada Dakianus, Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Idza qamu. Waktu bila anda paling takut kalau bukan di hadapan pemerintah yang mengaku Tuhan, yang bermaharaja lela membunuh yang beriman? Anda mesti gerun, nanti dia baling lembing, nanti dia sembelih kita, tak gerun ke? Namun Allah kata, ketika mereka duduk, mereka beriman, dan ketika mereka bangun nak bagi tahu kepada Dakianus yang kamu bukan Tuhan, Tuhan sebenar adalah yang menciptakan langit dan bumi, bukan kamu. Kamu boleh buat apa? Dakianus, kamu boleh buat apa? Seurat rambut kamu pun kamu tak boleh buat. Ini kan langit dan bumi, kami tak nak sembah kamu. Kami nak bagi tahu Tuhan kami Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tercabar tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa lemah. Kuat aku nak hadapi raja ni? Lemah ni. Allah kata, ketika mereka bangun tu, kami ikat hati mereka dengan iman. Ketika duduk, iman mereka biasa. Ketika mereka bangun beramai-ramai bertujuh-tujuh ni, bagi tahu kepada Dakianus, masa tu iman mereka kuat. Dengar aku dibangun ni. Warabatna ala qulubihim. Waktu bila Allah ikat iman? Ketika izqamu faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u min duni ilaha laqad qulna idzan syatata. Pukul 10 malam tepat. Anda buat keputusan sekarang, nak teruskan atau kita cukup setakat ini. Keputusan diberikan kepada datuk kita. Ada apa datuk kita? Imam pun angguk cukup dah. So cukuplah setakat tu dulu.
Imam setuju. Jadi saya berhenti setakat tu dulu. Tetapi nanti dulu, saya tak puas hati. Beri saya 10 minit. Sebab ada tentera yang kedua yang saya kena bagi tahu. Maka bila kita ringkaskan, kita skip, kita tak ambil beberapa hidangan-hidangan Allah yang lazat-lazat. Saya just nak bagi tahu satu ayat yang akan memotivasikan anak-anak kita belajar pasal fotosintesis. Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim dhatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dhatal shimali wa hum fi fajwatin minhu dzalika min ayatillah. Okey. Ingat saya kata tadi tunggu. Kenapa saya kata gua di Amman Jordan itu mungkin yang paling tepat? Sebab bila anda berdiri dekat pintu gua tu, anda boleh nampak. Kalau anda sanggup diri dari pagi-pagi sampai petang, anda rakam, anda tengok perjalanan matahari, anda akan nampak matahari terbit belah kanan gua and then tenggelam belah kiri gua. Anda duduk depan pintu. What's the point? Ini tentera yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibawa oleh Allah Taala seolah-olah sedang berada di hadapan pintu gua. Wahai Muhammad, watarash syamsa. Kalau kamu berada di hadapan pintu gua, apa yang bakal kamu lihat adalah matahari itu bila terbit, ia seperti berada di belah kanan gua. Dan apabila ia mahu terbenam, ia berada di belah kiri gua. Artinya apa? Matahari bukan berada dari arah pintu gua. Matahari berada di antara kanan dan kiri mereka. Artinya Allah memelihara mereka daripada keadaan yang terlalu panas. Artinya pintu gua berada di utara, dan belah kanan adalah timur dan belah kiri adalah barat. Wahum fi fajwatin minhu. Dan ketujuh-tujuh orang pemuda ini berada di dalam ruang lega yang luas. Ini tentera yang keberapa? Iaitu pengudaraan. Udara dapat mengalir dengan baik. Sebab jumlah mereka bukan seorang, jumlah mereka bukan dua orang. Maka Allah Ta'ala memberikan ilham kepada mereka untuk memilih gua ini kerana agak luas untuk mereka tidur beramai-ramai, udara boleh mengalir, dan nanti cahaya kalau keluar, kalau terbit dari arah mereka punya pintu, nanti matahari itu terik, dia boleh menyebabkan panas terlalu panas, dan orang yang berdiri depan pintu gua, kalau matahari itu dari arah pintu, orang boleh nampak siapa dalam gua. Maka sekarang matahari juga tentera Allah. Bukanlah berarti matahari itu tiba-tiba bertukar dia punya sistem, no. Tapi gua itu sendiri Allah ilhamkan kamu akan dapat gua yang paling strategik. Allah Ta'ala bagi ilham. Lalu gua yang mereka duk sangka boleh selamat ke? Rupanya gua itu yang terbaik untuk survive 300 tahun. Dan bila gua ini belah kanan matahari terbit, belah kiri matahari terbenam, artinya pintu kat tengah-tengah, bila matahari terbit, cahaya tetap masuk. Bila matahari terbenam, cahaya tetap masuk sebab dia di tengah-tengah. Katakan kalau matahari terbit dari arah selatan, pintu kat depan, for sure nanti akan ada masa cahaya tak masuk. Cahaya bahaya kalau tak kena pada dia orang. Fotosintesis, anak-anak kita belajar macam mana tumbuh-tumbuhan boleh survive. Air, cahaya, udara, tanah. Okey, tanah pula macam mana? Kalau duduk lama-lama bertahun-tahun, tanah akan makan kulit. Wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal. Kami gerakkan jasad mereka ke kanan dan ke kiri supaya mereka tidak dimakan tanah. Ini tentera yang keberapa? Siapa yang gerakkan mereka? Tentera yang seterusnya, anjing yang menghulurkan tangan ke depan. Anjing itu penting supaya orang tak masuk dalam gua, sebab
Anjing diisyaratkan penjaga keselamatan mereka. Ada orang dalam gua lah tu. Bila duduk macam ni bukan tidur, orang akan anggap anjing ni jaga. Allah Ta'ala buat pemuda Al-Kahfi tidur dan anjing ni pun tidur. Tetapi persoalan yang penting, anjing bukan duduk dalam gua. Tapi macam mana anjing ni pun boleh survive 300 tahun? Cuba fikir. Allah kata yang digerakkan kiri kanan manusia dalam gua, bukan anjing. Yang diberikan cahaya matahari, yang dilindungi daripada terlalu panas, pemuda. Anjing duduk kat luar lagi bahaya. Artinya pemuda Al-Kahfi, mereka minta cara yang walaupun luar biasa, maka Allah tunjukkan cara yang luar biasa. Tetapi bagi anjing, maafkan saya nak sebut, Allah Ta'ala tolong pemuda Al-Kahfi dalam bentuk yang ada hukum sebab musabab. Ada cahaya, ada udara digerak-gerakkan. Dan satu lagi, bala tentera, sesiapa yang masuk mereka akan nampak dia orang ni celik. Quran kata surah Al-Kahfi, saya tak boleh nak ulah dah. Kalau anda masuk, anda akan nampak mata dia orang buka. Ini pun tentera Allah. Patutnya bila kita tidur, mata kita tertutup, betul tak? Sekarang ni siapa yang buat mata mereka terbeliak? Sedangkan mereka tidur. Allah. Ini pun tentera Allah. Kelopak mata terbuka, sedangkan mata hitam turun ke bawah. Orang takut. Allah Ta'ala menggunakan sunnatullah untuk pemuda Al-Kahfi, tapi Allah Ta'ala kata, aku boleh pergi beyond sunnatullah. Buktinya anjing. Kamu tengok, anjing kami tak gerak-gerakkan pun, tapi kenapa dia survive? Kuasa Allah. Kun fayakun. Ada yang kami guna hukum sebab musabab, logik boleh bagi penjelasan, mereka boleh survive. Ada yang kami boleh pergi beyond logik. Dan sesiapa yang bersahabat dengan orang yang beriman, dia akan dapat aura orang beriman. Itulah anjing. Sengaja Allah sebut sebab ada hikmah. Anjing ni hanya teman 7 orang ni pergi ke gua. Dengan dia sekali dapat kelebihan 300 tahun. Allahu Akbar. Cukup setakat tu dulu tuan-tuan. Semoga kita dapat sikit tapi boleh diamalkan, InsyaAllah. Minta maaf sangat-sangat kalau terkasar bahasa. Perut sudah lapar, mata sudah mengantuk. Mudah-mudahan semua hidup 300 tahun. Wal'iyadzubillah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, 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 barakallahu lakum wa lana, barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah أدم حبهما. الله صلي وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا، الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallah.